Alhamdulillah ikhwatul iman, banyak sangat nikmat-nikmat dan kurnia daripada Allah yang kita dapat. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, daripada Ibnu Majah, Syekh Nasaruddin Albani menyatakan hadis ini adalah sahih, iaitu Nabi menyebut tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya. Sangat banyak. Tapi Nabi menyebut setiap kali hamba itu mendapat nikmat, hamba itu hanya boleh membalas nikmat itu dengan berkata Alhamdulillah. Bila seorang itu kata Alhamdulillah, Nabi menyatakan bahawa kalimah Alhamdulillah itu Allah menulis di sisi Allah, hamba itu telah memberi kepada Allah apa yang lebih baik daripada Allah beri kepada hamba-Nya. Bila kita dapat nikmat, kita katakan Alhamdulillah, Allah menulis Alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmatnya Allah anugerahkan. Maka menyebabkan Allah berfirman kepada para malaikat, hamba itu berhak mendapat apa yang lebih baik daripada Alhamdulillah itu. Artinya ikhwan, kalau kita gunakan riang kita, tenaga kita, kemampuan kita untuk membalas nikmat Tuhan, tidak terbalas. Tetapi apabila kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kesyukuran itu dianggap sebagai suatu pembalasan. Ini seperti yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau memberi terjemahan kepada ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Riwayat ini diangkat oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana Abdullah bin Mas'ud menyatakan yang dimaksudkan dengan haqqa tuqatih, kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan haqqa tuqatih, kata Abdullah bin Mas'ud, artinya kamu taat tanpa maksiat, kamu syukur tanpa kufur, kamu ingat tanpa lupa. Subhanallah. Artinya ikhwan, tak boleh, tak sampai pada tahap kita nak membalas kurnia Allah ini dengan apa yang kita ada. Tetapi apabila kita mendatangi Allah Ta'ala dengan apa yang Dia suruh, maka Allah menganggap itu sebagai satu pembalasan, sebagai satu kesyukuran. Kata Abdullah bin Mas'ud tadi, kamu taat kepada Allah, jangan kamu maksiat. Kamu bersyukur kepada Allah, jangan kamu kufur. Kamu ingat Dia, jangan kamu lupa. Subhanallah. Dan Allah juga berfirman dalam ayat Dia, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang Allah memberi kepada mereka nikmat dan mereka membalas dengan kekufuran? Jadi kerana itu ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba-hamba yang bersyukur. Dan sehingga kan ada satu ayat di dalam Al-Quran, Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Subhanallah. Kalau kamu syukur, la azidannakum, aku tambah. Tapi tak disebut apa akan ditambah. Tapi Allah menyatakan la azidannakum, akan ditambah. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur, tidak pandai bersyukur, kamu lupa Allah Ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah Ta'ala itu bersangatan dahsyat. Inna azabi, sesungguhnya azab aku, kata Allah, lasyadid, bersangatan keras, bersangatan hebat. Subhanallah ikhwatul iman. Jadi begitu banyak nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita ikhwatul iman. Nikmat Ramadan, satu nikmat yang besar ikhwatul iman, satu nikmat yang besar. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita sesuatu ini, Dia bukan beri secara sombrono, tidak. Dia bukan beri secara kosong, tidak.
Ayahsabul insanu an yutraka suda. Adakah insan menyangka dia ditinggalkan dan dibiarkan oleh Allah? Tidak, tidak. Setiap kali Allah bagi nikmat, dan ini ikhwan, ada satu perjanjian di antara Allah dengan Nabi Adam alaihissalam, iaitu kita dapat melihat bila Allah bagi nikmat kepada kita, Allah mesti mengiringi nikmat itu. Bagaimana nikmat itu untuk disyukuri, dan Allah membuka jalan. Belum pernah ada dalam Islam ini ikhwan, Allah memberi sesuatu kepada kita dan Allah membiarkan kita. Tidak pernah jadi. Dalam sejarah kewujudan manusia itu tidak pernah jadi. Sebagai contoh, masalah katalah Allah memberi nikmat sembahyang. Sembahyang ini suatu nikmat, subhanallah. Orang pengkaji-pengkaji yang bukan Islam, mereka banyak mengkaji daripada sudut sains, dan mungkin mereka bertemu dengan hikmah-hikmah itu, hikmah rukuk, hikmah sujud. Kita tidak, kerana kebanyakan kita kaum muslimin memakai kaedah al-itba' wa tawqif. Kita mengikut dan kita berpuas hati dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Para sahabat menggunakan kaedah sami'na wa ata'na. Tapi orang ada mengkaji dan mengkaji, dan orang boleh melihat betapa nikmat itu sangat dahsyat. Ketika Allah memberi kepada kita nikmat salat, Allah tidak menyatakan kepada kita salat, tetapi Allah mengutuskan Rasul untuk membimbing kita bab salat. Allah beri kepada kita zakat. Allah tidak biarkan kita kumpul harta dan keluarkan zakat sesuka hati, tidak. Bahkan dihantar Rasul untuk membimbing bagaimana zakat itu untuk dikeluarkan. Subhanallah ikhwan. Hatta saum Ramadan, dia suruh kita tengok anak bulan, kita berpuasa Ramadan. Tidak dibiarkan kita begitu. Bahkan dicontohi saumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana puasanya Nabi, batalnya Nabi, apa yang kena buat, apa yang tak boleh buat. Inilah yang saya maksudkan, suatu nikmat itu tidak datang secara bersendirian, melainkan nikmat itu datang dengan kelengkapan dia. Melainkan hatta ikhwatul iman, dalam urusan kehidupan kita, akhlak kita. Hatta Quran kata kepada kita, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kamu bersama, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dihantar Nabi untuk mengajar kepada kita bagaimana itu sabar. Maka terjadilah peristiwa-peristiwa sepanjang hidup Nabi, macam mana Nabi membimbing, mendidik para sahabat untuk sabar. Disuruh para sahabat berjihad. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihad. Tetapi dihantar Nabi kepada kita untuk menterjemahkan bagaimana berjihad dengan diri, dengan harta benda, bagaimana untuk bertempur di medan pertempuran. Subhanallah ikhwan, tak dibiarkan kita, sangat tidak dibiarkan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat dia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ada 3 package yang besar dalam ayat ini. Yang pertama, telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu. Ini suatu kenyataan yang sangat besar ikhwatul iman, sangat besar. Sehingga kan di dalam hadis Imam Al-Bukhari daripada Umar Al-Khattab menyatakan bahawa Yahudi berkata pada Umar, kenapalah ayat ini turun kepada orang Islam? Kalau ayat ini turun pada kami, kami akan jadikan ayat itu Yaumul Aid, hari raya besar kami. Tapi ayat itu tidak turun kepada kami, turun pada kamu. Sayyidina Umar Al-Khattab menjawab dengan dahsyatnya, kata Sayyidina Umar, aku tahu ayat ini turun di mana, pada hari apa? Pada hari Jumaat di bumi Arafat, ketika Nabi mengerjakan Hajjatul Wada', turunnya pada waktu petang, dan itulah haji akbar yang Nabi lakukan. Ayat ini ikhwatul iman, Allah telah memberi kepada kita suatu kunci, suatu perkara besar.
Pertama, Allah katakan Islam itu agama yang sempurna. Dikatakan akmaltu lakum dinakum. Bahasa Arab ni ada tamam. Tamam pun makna sempurna, tapi Allah memilih kalimah akmal. Akmal. Apa istimewa akmal ini? Dia membawa kepada pengertian sempurna yang di luar tak payah masuk ke dalam, tak payah ditambah. Yang di dalam tidak perlu dibuang keluar. Kalau kita buat masuk yang di luar ke dalam, dia akan hilang makna akmal. Kalau kita lihat apa yang ada di dalam dan kita cuba buang satu persatu, kita tambah, kita kurang, kita ganti, maka hilang makna akmal. Maka Allah telah menggunakan satu sirah yang sangat besar. Akmaltu lakum, telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu. Kamu tak payah alter dah, tak payah design dah. Kamu hanya perlu ada itba' wa tawqif, sami'na wa ata'na. Kamu perlu ada sifat ta'ah dan sifat sama', dengar dan taat, taat dan dengar. Kalau itu kamu bawa, agama kamu akan nampak kesempurnaan dia. Kalau tidak, dia akan menjadi dinul mahjub 'indal muslimin, agama yang mahjub, agama yang terdinding kesempurnaan dia di mata penganut dia sendiri, yakni kaum muslimin. Yang kedua, ikhwatul iman, Allah katakan wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan kepada kamu nikmatku. Aku sempurnakan, aku cukupkan nikmatku kepada kamu. Imma ni'matan zahiratan wa batinan, nikmat zahir maupun nikmat batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan, Allah Ta'ala sempurnakan nikmat zahir dan nikmat batin. Subhanallah ikhwan, telah disempurnakan oleh Allah. Dan yang ketiga, Allah kata wa raditu lakumul islam dina, aku redha Islam itu agama kamu. Dengan tiga package ini, ikhwatul iman, sangat sempurna. Ada perkataan daripada Profesor Hamka, sangat menarik perkataan dia. Dia katakan kesempurnaan Islam itu Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas Rasul yang Allah Taala hantar. Rasul inilah yang menyempurnakan peraturan-peraturan Allah. Apa yang Allah Taala perintah, dialah yang melaksanakan. Apa yang Allah Taala benci, Allah Taala larang, dialah tunjuk bagaimana untuk menjauhi akhlak-akhlak dia, peribadi-peribadi dia, nasihat-nasihat dia, pertunjuk-pertunjuk dia, kesemuanya datang sebagai bukti penyempurnaan Allah kepada agama ini, kecukupan nikmat Allah pada agama ini, dan redanya Allah kepada agama ini. Subhanallah ikhwatul iman. Sehingga kan Allah menjadikan mengikut Nabi itu, Rasul itu, sebagai syarat sah untuk kita selamat di hari akhirat. Kalau Nabi kata jangan, bermakna jangan dibuat. Kalau Nabi kata kena buat, jangan peduli apa orang kata, laksanakan apa yang Nabi suruh buat. Subhanallah ikhwan. Inilah yang saya maksudkan tadi. Allah tidak membiarkan kita seorang diri. Allah tak biar kita seorang diri. Kerana itu ikhwan, musibah yang paling besar adalah musibah apabila kita tidak diberi peluang dan masa untuk mempelajari agama ini mengikut manhaj yang betul. Ini satu musibah. Ini satu musibah. Antum tengok, ketika Nabi nak melontar Jamratul Aqabah pada hari 10 Zulhijjah, hari raya haji, Nabi nak melontar Jamratul Aqabah. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, Nabi nak melontar Jamratul Aqabah. Tiba-tiba Nabi melihat seorang sahabat. Ketika itu Nabi berada di atas untanya nak melontar Jamratul Aqabah dengan panas terik. Nabi melihat seorang sahabat lain mengambil batu, yang batu dia ambil itu untuk melontar lebih besar daripada batu yang Nabi pegang. Mungkin lebih besar daripada batu Nabi pegang. Nabi tengok-tengok, Nabi kata pada dia, Nabi kata, untuk apa ini? Dia kata, nak melontar ya Rasulullah. Mungkin dia punya pemikiran, kalau kita lontak dengan batu yang besar, kena setan dia sakit kuat sikit padan muka dia. Tapi apa Nabi kata pada dia? Nabi kata halakal mutanatti'un,
halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata binasalah orang yang melampau. Binasalah kamu ini, kamu datang haji, kamu nak melontar, kamu binasa. Kerana batunya kamu pilih lebih besar daripada batu aku, maka binasalah cara lontaran kamu itu. Manasik jamrat ini akan rosak, Nabi kata, kalau kamu melontar tidak menggunakan batu seperti aku. Subhanallah ikhwatul iman. Suatu hadis yang sependek itu boleh membuka jiwa manusia. Di manakah kedudukan seorang Nabi di sisi Allah, dan bagaimanakah martabat Nabi kita Muhammad yang sepatutnya kita martabatkan dia. Tak tahulah kalau Nabi ke, kita baca dalam Riyadhus Salihin, Anas bin Malik menyatakan, kata Anas, apa yang sedang kamu lakukan hari ini, kami di zaman Nabi menganggap dia daripada mubiqat, daripada perkara yang boleh merosakkan amalan, muhlikat, yang membinasakan. Tetapi di zaman kamu, perkara itu dianggap lebih ringan daripada rambut yang nipis. Apa yang kamu buat sekarang, kalau kamu hidup zaman Nabi, akan dihukum sebagai mubiqat. Rosak dah amal kamu. Tapi di zaman kamu, benda itu dianggap ringan, enteng, tak ada apa-apa. Subhanallah ikhwatul iman. Sangat subhanallah. Jadi kalau melontar, saya katakan, orang hari ini kalau kita ajak dia buat haji, buat melontar, kita kata yang penting melontar dengan 7 batu, dan pastikan dengan yakin batu yang kita lontar pada hari nahar itu masuk dalam bulatan jamrat itu, masuk ke semuanya dengan yakin. Kalau kita rasa ada satu lontaran yang tidak masuk, maka kita ulang balik yang satu itu. Nak ambil batu besar manakah, nak ambil batu besar buat rumah kah, hang punya pasal lah. Sebab kita akan tengok ada orang-orang yang dia marah sangat dengan setan ni, dia baling payung. Dia ambil payung hitam dia tu, dia baling. Marah tu, dia ambil kasut, dia baling. Tu geram betul-betul. Cuma kotak rokok dia tak baling, dia simpan. Hak lain semua dia baling. Subhanallah. Ikhwan, kalaulah Anas bin Malik melihat kelaku orang baling seperti ini, Anas tak kata apa? Anas kata perbuatan kamu ini merosakkan haji kamu. Karena manusia buat haji dengan 2. Satu, dia menyempurnakan seluruh manasik haji. Dia kena menyempurnakan seluruh manasik haji. Yang kedua, setelah dia sempurnakan manasik haji, dia berharap Allah Ta'ala memakbulkan ibadat dia, menerima. Bagaimana mungkin satu ibadat itu dianggap sempurna dan diterima kalau manasik dia tidak mengikut Rasul yang diutuskan? Bagaimana akan jadi? Bagaimana boleh jadi? Sebab Syekh Nasruddin Albani pernah bagi nasihat. Dia kata kepada satu orang yang menyatakan masalah janggut. Satu orang menyatakan, tak apalah, kamu nak simpan, kamu simpan, kamu nak cukur, kamu cukurlah, kamu punya pasal. Syekh Nasruddin Albani terdengar perkataan ini. Syekh Nasruddin Albani menyatakan, wallahi, dia kata, demi Allah, Allah tidak pernah memerintahkan kepada seorang Nabi sesuatu perkara yang kecil. Sekiranya perkara itu kecil, Allah tidak akan menggunakan jalan wahyu. Allah tak akan benarkan Nabi ini bercakap benda kecil. Kalaulah janggut itu kecil, Allah akan mengilhamkan kepada manusia. Tetapi janggut itu wujud dengan wujudnya Rasul, maka janggut itu lebih besar daripada membangunkan sebuah bangunan demi kemajuan dan kemakmuran. Manusia kalau tidak ada bangunan, dia boleh hidup dalam gua, dia boleh hidup di tepi jalan, dia tahu nak potong kayu, dia tahu nak cari daun yang besar-besar, nak lindung kehidupan dia. Tetapi manusia tidak tahu bahawa janggut itu ibadat, sehinggalah Nabi bagi tahu ibadat, baru dia tahu ibadat. Subhanallah ikhwatul iman. Ini bagaimana besi kita melihat Rasul yang diutuskan. Saya tertarik tadi petang, saya ada dengar satu tazkirah. Dia pun melancarkan buku inilah, buku apa nama, Tadarus untuk negeri Kelantan ini. Saya ada di surau tu tadi, dia mendengar.
Subhanallah ikhwatul iman, tadarus tazkirah yang baik, tapi ada beberapa perkara yang perlu dibetulkan lah. Ada beberapa perkara, sebab wallahu ta'ala alam, mungkin yang bercakap tu orang politik, jadi dia kok mana pun tak apalah hal dia lah, bulan puasa tak boleh mengumpat sangat. Tetapi ikhwatul iman, begini ikhwan, saya katakan, apa pandangan tuan? Satu orang datang kepada kita, dia kata, Pak Cik, di depan jalan tu ada kedai, dan kedai tu sedang terbakar. Pak Cik tolong panggil bomba boleh tak? Kita tanya kat budak ni, kita kata kedai yang mana? Dia kata, saya korang pastilah Cik, kedai ke rumah ke? Tak apalah, Pak Cik tu kata terbakar tu tak mana. Ni Pak Cik nak abang kepada bomba ni. Lepas tu dia kata ke kita, dia kata, isaklah Pak Cik, sebenar-benar rumah terbakar ke dia bakar sampah ha? Saya tak berapa pastilah Pak Cik. Agak-agak Pak Cik ni telefon bomba lah. Terus Pak Cik lah kita telefon bomba. Pasal kawan tu bawa satu berita yang tak meyakinkan. Bagaimana kita nak buat keputusan? Ataupun kita pun telefon bomba terus. Bomba akan tanya alamat di mana, jalan apa, yang terbakar tu apa dia. Kita pun habaq kepada bomba. Bomba tanya pada kita, ni jalan mana ni? Kita kata, sana. Saya pun tak apa ingat, jalan kampung ke highway ke? Bomba tanya pula, yang terbakar tu apa dia? Tiba-tiba kita jawab pada bomba, saya tak pasti lah, mereka bakar sampah ke, sampah bakar mereka ke? Agak-agak bomba tu datang tak? Soalan dia, kenapa berita seperti itu tak dapat diterima? Kerana kesahihan dia tidak wujud. Bagaimana kita nak tangkap hamba Allah tu? Kita, Pak Cik, dia pembunuh. Tu orang tanya, polis kata bunuh apa? Saya tak pastilah dia bunuh orang ke dia bunuh nyamuk ke, saya tak apa pastilah. Tapi dia pembunuh. Polis mana nak tangkap dia? Ikhwan, kita kena hati-hati. Berita di dalam agama dia kena benar. Apabila satu riwayat itu dikatakan dhaif, dhaif bermakna tidak boleh dipastikan sumber yang tepat daripada Nabi. Kerana itu para ulama hadis apabila bertemu dengan riwayat yang dhaif, mereka meninggalkan sehinggalah ada bukti daripada sumber yang sahih untuk menguatkan berita itu. Jadi antum, kita apabila nak kata benda tu kecil, benda tu besar, kita kena kembali pada sumber dia. Kita bukan bercakap pasal orang ini besok nak pilihan raya. Tak tahu orang tanya kepada kita, penamaan calon bila? Kita, saya ingat tahun depan kot. Orang gelak kita pecah perut. Macam mana tarikh pun tak tepat. Bermakna kita ni satu orang yang tidak begitu serius dengan berita. Quran menyatakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kerana itu ikhwatul iman, orang kena faham. Satu orang dia kena yakin dengan satu berita, baru dia boleh terima berita itu. Di dalam ilmu hadis ikhwatul iman, satu berita itu tidak dianggap dari Nabi sehingga kan mempunyai bukti-bukti yang sahih, baru boleh dikaitkan dengan Nabi. Dalam ilmu hadis, para ulama menyatakan, apa itu hadis? Hadis adalah ma udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin, apa yang disandarkan kepada Nabi. Hadis adalah apa yang kita nak kata daripada Nabi, perkataan dia ke, perbuatan dia ke, takdir dia ke, sifat dia ke. Tetapi setiap yang kita nak sandar kepada Nabi wajib datang daripada jalan yang sahih. Kalau dia tidak datang daripada jalan yang sahih, dia kena berhenti sah. Dia tak boleh masuk, tak
tak boleh disandarkan kepada Nabi. Ini prinsip. Kenapa ikhwatul iman? Agama ini tidak boleh dhaif. Agama tak boleh lemah. Agama ini dia kuat. Karena itu Abdullah bin Mubarak seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia menyatakan al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kata Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya sanad di dalam membawa berita itu adalah agama. Kalau tidak kerana sanad yang mensahihkan, maka manusia akan cakap pasal agama ikut suka dia. Sanadlah yang menjadi pagar orang tak boleh cakap ikut suka apa yang dia nak cakap pasal agama. Sanad ini penting ikhwatul iman. Dan ilmu hadis seperti kata para ulama adalah ilmu yang membicarakan dua perkara sahaja, membicarakan sanad dan matan. Apabila sahih sanad, maka sahihlah matan. Sanad itu penting ikhwan. Maka di dalam sanad itu para ulama hadis mengkaji tentang satu riwayat, didapati tidak kukuh untuk menyandarkan daripada Nabi, maka para ulama menamakan riwayat itu dengan riwayat yang dhaif. Dhaif bermakna lemah. Kalau dia dikatakan riwayat yang palsu, lebih teruklah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ikhwan berjumpa dengan ratus ribu hadis, tetapi kenapa dia namakan Sahih Bukhari itu dengan Jami'us Sahih, himpunan yang sahih? Daripada ratusan ribu hadis dia kumpul menjadi puluhan ribu, dia tapih, dia saring menjadi puluh ribu, dia tapih, dia saring menjadi 4 ke 5 ribu. 4 ke 5 ribu itu yang benar-benar dia puas hati matannya, sanadnya, dan dia himpun di dalam Sahih Al-Bukhari. Kenapa dia tak himpun semua yang dia jumpa? Hampir ratus ribu. Kerana ada yang dia jumpa itu tidak cukup syarat untuk disandarkan perkara itu kepada Nabi. Datang kepada umat akhir zaman ini, dia punya kaedah senang. Dia tak baca sahih, dia tak baca dhaif. Pada dia hampa nak buat apa, hampa boleh buat. Janji benda baik. Agama akan hancur kalau kayak ini kaedah dia. Tak boleh. Karena itu digunakan kaedah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawalah burhan, bukti kamu kalau kamu percaya dan kamu yakin dengan benda itu. Subhanallah ikhwatul iman. Apabila Allah memberi amanah agama kepada kita, Allah memberi agama ini daripada jalan wahyu. Dia bukan datang daripada akal, dia bukan datang daripada perkara-perkara biasa. Tidak ikhwan. Dikaji. Allah menyatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami memelihara apa yang kami turunkan, yakni Al-Quran, termasuk hadis Nabi, dipelihara. Kerana itu para ulama berani menyatakan ini sahih, ini dhaif, ini tak benar, ini tak benar. Subhanallah. Antum kalau baca satu hadis, mungkin antum pernah dengar buku ni, nama dia Tanbihul Ghafilin. Mungkin pernah dengar Tanbihul Ghafilin. Dalam buku Tanbihul Ghafilin ni, tapi jangan cerita ke orang lah, ni rahsia kita sajalah. Dalam buku Tanbihul Ghafilin ini, antum buka pada bab musuh-musuh syaitan. Saya ingat dah dekat nak akhir dah bab dia. Jilid yang kedua tu dah dekat nak habis dah. Musuh-musuh syaitan. Dalam buku Tanbihul Ghafilin ini, dia bawa satu hadis yang agak panjang. Hadis ini dikatakan diriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini seorang pendeta Yahudi Ahlul Kitab yang masuk Islam. Dia kata satu hari datang seorang tua yang bertongkat kepada Nabi. Satu hari datang seorang tua yang bertongkat pada Nabi. Dia datang. Nabi tengok dia. Nabi kata pada dia, kamu siapa? Man anta? Kamu siapa? Apa dia jawab? Dia kata, ana iblis. Aku iblis. Nabi tengok-tengok, dia kata dia iblis. Nabi terkejut. Nabi kata, iblis? Mai buat apa? Ya mal'un. Hai mal'un. Hai yang kena kutuk, kena laknat. Buat apa mai? Dia kata,
Tuhan telah memerintah aku datang kepada Tuhan untuk menjawab soalan Tuhan. Dalam buku Tanbihul Ghafilin itu. Maka apabila Iblis kata demikian, maka Nabi mengambil kesempatan. Nabi kata, ya mal'un, kam a'da'uka min ummati. Wahai mal'un, berapakah musuh kamu, berapakah orang yang menjadi musuh kamu daripada kalangan umat aku? Dia menjawab 15, ada 15 orang. Dia pun senarai satu persatu. Mula sekali dia kata musuh aku, dia kata anta awaluhum anta, mula sekali. Lepas ada dia cakap 15 musuh, Nabi tanya dekat dia, kam rufaqa'uka min ummati, berapa pula kawan kau daripada umat aku? Dia jawab 10, dia kata ada 10. Dia pun cerita satu persatu. Maka dia pun menghilangkan diri. Maka sejak daripada tarikh itu dia tidak bertemu dengan Nabi dah. Hadis ini ada dalam buku Tanbihul Ghafilin. Ikhwan, para muhaddisin, ketika mereka ambil hadis ini, mereka saring. Dia masuk ma'mal hadis, dibincang. Kata para ulama hadis, hadis palsu ni rihul kadhib, bau dia bohong dah. Bau dia bohong dah. Bagaimana Iblis boleh datang pada Nabi, Nabi soal dia jawab. Kalau Nabi boleh soal Iblis dan Iblis jawab, bermakna Iblis adalah mualliman lin Nabi, dia guru Nabi. Bolehkah hal itu terjadi? Para ulama kata ini punya kaedah tak dapat diterima pada mana-mana kaedah hukum syarak, tak boleh terima. Tak mana boleh terima. Yang adanya hadis Jibril. Jibril datang mengajar tentang apa itu iman, Islam, ihsan. Lepas tu Nabi kata, kamu tahu tak siapa wahai Umar? Hadza Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang pada kamu nak mengajar agama kamu. Tiba-tiba hari ini Nabi bertanya kepada Iblis dan Iblis menjawab. Allahu Akbar. Ketika kita membaca hadis ni dalam Tanbihul Ghafilin secara sepintas lalu, kita tak nampak di mana cacat hadis ini. Tetapi ketika dia masuk kepada dunia saringan, soalan-soalan mula diangkat. Soalan-soalan mula diangkat. Mungkinkah seorang yang menggelar musuh Tuhan, tiba-tiba Tuhan memerintah dia untuk menjawab soalan kekasih Tuhan? Tuhan percayakah untuk memberi perintah kepada makhluk yang terkutuk ini? Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, ke atas kamu adalah kutukan aku sampai hari kiamat. Ikhwan, bagi sebahagian orang, dia tidak tahu kaedah ini. Dia beli buku ini, terjemahan Melayu, dia baca, dia tengok hadis ni bunyi sedap, maka dia pun memberi syarahan, dia hafal dan dia bagi syarahan pada orang. Tiba-tiba dia bertembung dengan orang yang tahu satu dua kaedah di dalam dunia ilmu dan dunia hadis. Orang itu kritik hadis ni, maka dia jawab dengan mudah aja. Allah, dia kata benda ni khilaf para ulama, ada satu kata sahih, ada satu kata dhaif, ikutlah yang mana-mana nak amal. Ini kaedah yang salah. Tidak. Jangan semua perkara itu dikatakan khilaf para ulama. Ada yang tidak khilaf. Para ulama satu mulut menolak perkara itu. Hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, terutama dhaif di dalam akidah, ditolak total. Ini apabila kita mengalami suatu perkara yang dahsyat, apabila kita tidak ada filter untuk menapih dunia-dunia hadis. Kenapa kita tidak baca Sahih Bukhari? 5,000 hadis tak cukup lagi kan? Macam-macam bab dah. Tak terbuka jiwa kita. Tiba-tiba kita masuk dalam dunia yang sangat syubhat, yang boleh merosakkan dan menjejaskan sebahagian daripada ilmu. Subhanallah ikhwan. Subhanallah. Syekh Nasruddin Albani membuat jasa besar kepada kita. Dia menulis satu buku yang besar, nama dia Silsilah Ahadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah.
silsilah hadis yang dhaif dan palsu. Hampir 8 jilid ke 6 jilid dia menulis buku itu. Subhanallah. Dan setiap rawi-rawi itu kesemuanya disaring sebelum sampai pada tahap dia menyatakan dhaif ataupun dhaifu jiddan ataupun munkar ataupun la aslalahu ataupun batil ataupun masnu'. Sebelum sampai pada peringkat itu, dia telah mengemukakan sebab-sebab kenapa hadis itu boleh patut ditolak. Tapi kita tak tahu, ikhwan. Bila tak tahu, dia problem. Kita kata tak apalah, nak buat bagaimana. Masalah hadis berkenaan dengan hati, jantung bagi Quran adalah surah Yasin. Kalau dia hadis yang sahih, para ulama hadislah jumpa dulu. Para ulama hadis kata hadis ni wujud di dalamnya syekhul majhul, satu syekh yang dia tidak dikenali. Tiba-tiba nama dia mai, siapa dia orang tak kenal, menyebabkan mustawa hadis dia gugur dan jatuh. Maka dia jatuh dalam kategori hadis yang tidak sahih. Tapi orang tak boleh terima. Orang tak, mana boleh, jantung Quran tetap surah Yasin. Kita kata tak. Kalaulah Quran itu ada jantung, maka jantung dia sepatutnya bukan Yasin tapi suratul Fatihah. Kerana Nabi menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Semua hadis-hadis menceritakan fadilat surah Yasin, kesemuanya adalah dhaif. Tidak ada satu yang sahih. Baca Yasin pada orang yang nak mati, baca Yasin lepas orang mati, baca Yasin kerana hajat, kesemuanya dhaif. Dhaif ini melibatkan fadilat. Surah Yasin itu adalah kalam Tuhan. Kita boleh baca bila-bila masa. Tapi bila kita percaya baca surah Yasin akan jadi ini, akan jadi ini, akan jadi ini sesuatu yang memerlukan bimbingan para ulama. Ada orang dia tak tahu kaedah ni semua, dia tak tahu. Maka dia pun seenak dewe sembrono membaca hadis. Dia kata semua ini khilaf para ulama. Tidak, ikhwatul iman. Tidak. Jangan dimain-mainkan bahasa itu. Tambah dalam bulan puasa ni kan, orang kata nak sembahyang 20 pun tak apa, nak sembahyang 8 pun tak apa. Dari segi ilmu tidak begitu. Cuma kita ni tak boleh paksa orang. Kalau dia nak buat 20, kita paksa pulas tangan dia sampai terkelik aurat. Hang buat 8 juga. Tak boleh. Itu hak dia. Tetapi untuk menyatakan 8 pun tak apa, 20 pun tak apa, tidak boleh. Dia kena masuk dalam disiplin ilmu. Kerana hadisnya menyatakan Nabi sembahyang 8 adalah sahih. Riwayat Al-Bukhari. Hadis yang menyatakan Nabi sembahyang 20 kesemuanya dhaif. Itu dia punya sistem ilmu. Maka bila dia dengar yang ni sahih, yang ni dhaif, sepatutnya kita macam mana? Manhaj ilmu macam mana? Kita berpindah kepada yang sahih. Berpindah kepada yang sahih. Itu kewajipan manhaj ilmu. Kita ada manhaj ta'lim. Bagaimana kita meletakkan sistem kepada pelajaran. Kita boleh ikut semua hadis. Ikutlah hadis apa pun. Bahkan hadis palsu pun boleh ikut. Dengan syarat kita tak tahu dia palsu. Ikutlah. Selagi tak tahu, ikutlah. Katalah kita pergi satu negeri. Negeri itu nama Pasir Berdengung. Kita pergi ke negeri itu. Orang di negeri itu, mereka tak tahu pun yang kata buka puasa ni kena tunggu maghrib. Mereka duk ingat asar. Dah 40 tahun dah mereka puasa subuh, buka puasa asar. Tak tahu 40 tahun. Tiba-tiba dengan takdir Allah, kita pun jumpa tikar terbang tu, kita sampailah tang situ. Bila kita sampai, kita tengok-tengok mai waktu asar semua pakat buka puasa. Kita pula jadi pelik. Dia kata tak buka puasa kan? Kita kata sahabat, buka puasa ni dia kena ghurub matahari. Matahari kena jatuh. Dia pun terkejut. Dia pun kata Masya Allah, ni baru tahu. Habisnya kami dah puasa Ramadan 40 tahun. Maka yang mana mereka tak tahu, itu diampun oleh Allah. Tetapi pada hari mereka tahu, mereka nak buka puasa juga pada waktu asar, mereka menjadi penderhaka di dalam agama ini. Kenapa? Mereka melanggar peraturan Allah. Tapi sebelum tahu nak buat bagaimana? Orang kafir
sebelum dia tahu Islam, dia sembah berhala, dia sembah arca-arca. Bila dia masuk Islam, macam mana dosa dia sembah berhala? Kesemuanya itu diampun oleh Allah. Kenapa? Dia tak tahu. Tapi pada hari dia tahu Islam ini agama benar, dia keluar daripada Islam, dia sembah juga arca, dia menjadi musuh pada agama ini. Demikian kita, ikhwan. Kita tak tahu. Masa kita masuk sufi tarekat dulu, kita sembahyang tarawih 38 rakaat. Jangan main-main. Kita berzikir ni sampai bergenggak paha-paha. Sekarang ni duk mengaji sunnah 1-2. Macam mana? Zaman-zaman yang silam. Tak apa. Benda tu tak tahu. Kita pun tak tahu zaman dulu mana hadis palsu, mana hadis daif. Kita pun sembrono membaca. Seenak dewe kita baca. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Mekah duk ada, Madinah ada, tak pergi Cina. Astaghfirullah. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Dajjal tak masuk Mekah, Madinah, kita suruh pergi Cina. Lepas tu kita kata Nabi kata. Tak tahu. Tak apa, ikhwan. Selama kita tak tahu, Allah membuka pintu keampunan dan kemaafan. Tapi kita bicara hari ini, pada hari kita tahu, ikhwan. Pada hari kita tahu, maka tak bolehlah mengeluarkan perkataan seperti hari kita tak tahu. Tak boleh, ikhwan. Tak boleh. Kenapa, ikhwan? Kerana agama ini ada prinsip dia, ada kaedah dia, ada kaedah dia. Hari tak tahu lain bab, hari tahu kena bercakap seperti orang tahu dakwah telah sampai. Orang asli banyak ada di Sabah, di Sarawak, di Pahang, mana-mana ada orang asli, di Perak ada orang asli. Kita duduk sambut Ramadan, mereka duduk dalam hutan, mereka buat apa? Mereka tak puasa, mereka makan ayam, tak sembelih cara kita, tak menyebut nama Allah. Apa kita nak kata pada mereka? Kita tak kata apa, dia tak tahu apa. Dakwah tak sampai. Dakwah tak sampai. Tapi kalau dakwah dah sampai, dah terang dah Islam A sampai Z, Quran dia tahu, sunnah dia tahu, dia masih nak makan ayam tak sembelih, dia makan bangkai. Seumur hiduplah dia makan bangkai. Ketika datang seruan Allah, insan menolak, maka Allah mula menghukum insan itu. Tapi prinsip ini, ikhwan, banyak orang macam tak tahu. Macam tak tahu. Kita mesti beramal apa yang kita yakin. Apa yang kita yakin. Pasal itu saya cadangkan kepada antum, kalau pergi ke pasaran, jumpa buku-buku, bacalah suatu buku yang ditulis oleh Imam Baihaqi, Ma'rifatus Sunan wal Athar. Imam Baihaqi menulis buku ini sangat baik, ikhwan. Buku ini boleh mengangkat kejahilan hidup kita, bab-bab yang kita jahil. Maka Imam Baihaqi telah menyusun kitab ini dan telah mengupas dalil-dalil yang benar dan dalil-dalil yang lemah pada satu-satu bab. Sangat hebat buku ini, ikhwan. Dia boleh mengeluarkan kita daripada jahil. Dan kita tak boleh beramal dalam ibadat ni, ikhwan. Nak buat lagu mana, dah orang tua-tua dah duk buat lagu tu, kita buatlah. Tak boleh, ikhwan. Agama ini berdalil. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ja'akum binaba'in fatabayyanu. Ja'akum binaba'in fatabayyanu. Datang satu khabar, berita, kamu kena siasat. Dan kewajipan para pendakwah ketika dia membacakan hadis, dia wajib membacakan hadis dengan prinsip. Dia tak boleh baca ada satu hadis Nabi bersabda, dia tidak habang apa martabat hadis itu, daripada sahabat mana, dan hadis itu diriwayatkan oleh ulama mana. Dia tak habang. Dia tidak boleh begitu. Ini salah, ikhwatul iman. Ini salah. Ada satu hadis Nabi bersabda, saya pun antara ingat dengan tak ingat sama banyak lah, tapi lebih korang macam ni lah. Lebih pun ada, korang pun ada. Tak boleh baca hadis begitu, salah, dilaknat dan dikutuk. Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim menyatakan, inilah silsilah syaitan, jalur-jalur sanad syaitan. Tak boleh kata begitu. Dan kita tak boleh kata kalau hadis tu tak boleh pakai, takkan orang semua tak tahu, hang seorang aja tahu. Tak boleh lagu tu. Ramai dah orang duk baca, mai kat hang seorang tak boleh.
Tak boleh begitu. Kita kena kata buktikan kenapa hadis itu tak boleh pakai. Maka kena dibuktikan dari segi prinsip-prinsip ilmu kenapa dia ditolak. Macam hadis tadi, Iblis datang pada Nabi. Para ulama kata Iblis datang pada Nabi dan Nabi soal dia dan dia jawab. Iblis boleh cakap jujur depan Nabi? Come on baby. Iblis cakap benar depan Nabi. Macam mana hadis begitu boleh dibubuh dalam satu buku dan buku itu dinamakan dengan buku hadis? Ini sangat tidak betul. Ada hadis lain orang baca apa nama? Di akhir zaman tidak tinggal Islam melainkan pada nama, dan tidak tinggal Quran melainkan pada tulisan. Orang baca hadis ini, masjid mereka imarah tapi sunyi daripada hidayah Tuhan. Maka ulama adalah orang yang paling jahat yang duduk di bawah muka bumi ini. Subhanallah. Quran menyatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut pada Allah ulama. Hadis ni kata ulama paling jahat yang duduk di bawah muka bumi ni, yang paling jahat nama dia ulama. Macam mana hadis ni boleh keluar? Pertelingkahan zahir hadis ni dengan Quran wujud. Bagaimana dia nak naik martabat yang sahih? Kalau dia kata sebahagian ulama telah menyeleweng, itu mungkin betul. Itu menepati maksud Al-Quran. Quran menyatakan kepada kita tentang ulama yang mereka seperti anjing yang menyulurkan lidahnya. Tapi dia kata al-ulama syarru man tahti adimis sama. Ulama adalah orang paling jahat yang duduk di bawah muka bumi Allah. Kalau zaman itu lebih baik jadi penyamun. Sebab penyamun tak disebut jahat. Pertelingkahan yang besar. Dikatakan tidak tinggal, tidak kekal Islam melainkan pada tulisan. Ini lebih jahat, ikhwan. Kenapa? Quran menyatakan inna nahnu nazzalna zikra. Kami menurunkan Al-Quran dan kami pelihara Al-Quran. Kami pelihara tulisannya, maknanya, bacaannya, hukum hakamnya, seluruhnya kami pelihara. Tiba-tiba dia menyatakan Quran tak ada dah melainkan pada tulisan. Ini sangat ada pertentangan, ta'arud baina zahir wal batin. Pertentangan zahir dan batin. Tapi sebahagian orang dia tidak tahu kaedah ni. Dia kata dekat kita, apalah, tak apa, dah ingat benda tu tak betul, hang tak usah baca. Kami ingat betul, kami baca. Tak boleh. Agama bukan begitu, ikhwan. Subhanallah, ikhwan. Karena itu saya katakan Allah beri pada kita nikmat ini besar, ikhwan. Nikmat kesyukuran, nikmat iman, nikmat Islam. Paling besar kata Abu Aliyah nikmat sunnah. Kita tak terlibat dengan yang sesat kerana sunnah, ikhwan. Ramai orang mengaku Islam tapi dia terlibat dengan yang sesat. Kenapa? Kerana dia tidak ada sunnah. Kata Abu Aliyah, Allah telah mengeluarkan aku daripada golongan hururiyah, penyokong-penyokong khawarij, kerana aku memahami as-sunnah. Aku tak masuk puak mereka. Tapi kalau aku tak ada faham sunnah, aku akan terjebak dengan semua ajaran-ajaran yang sesat. Karena itu, ikhwan, kita pertahankanlah ilmu ini, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah sampai bila-bila. Ini adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, ikhwan. Cukuplah dekat itu, ikhwan. Kalau ada soalan nak tanya tentang apa yang kita bicarakan, alhamdulillah. Tak ada pun bagus juga, boleh balik awal kan. Mudah-mudahan kita diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.